Album lepas tu? Kerana ketika tu saya keluar daripada Dharma Sutra. Saya keluar daripada Dharma Sutra kerana band members Dharma Sutra ketika itu buat keputusan untuk cari penyanyi lain. Cerita di Ada belakang konflik dalam band ada juga. konflik. Band biasa. Biasa. Yang tak ada konflik, tak ada problem, tak ada konflik ni band Naden je. Band Naden. Kita buat prepare betul sungguh-sungguh kan. Kalau macam ni okey sikit. Dia just borak-borak pasal. Hai guys. Okey. Ni bersama dengan saya hari ni adalah Bagio. Kalau korang ingat Bagio daripada kumpulan Dharma Sutra. Kalau korang umur 40 tahun ke atas, korang tahulah siapa itu Dharma Sutra. Kalau korang 20 tahun ke bawah mungkin ada yang tahu, ada yang tak. Ini Bagio, penyanyi utama kumpulan Dharma Sutra. Hai Bagio. Hai, kenangan bersamamu kasih, seumpama mimpi di dalam mimpi. Kita bagi sikit je cukup kan. Sebab ada yang 20 tahun baru nak kenal. Tapi sekarang YouTube. YouTube. Betul. Kadang-kadang aku tengok apa budak-budak umur 20 lebih, awal 20 dia boleh tahu ni lagu-lagu tahun 80-an dulu. 90-an. 90-an lah. Betul. 90-an pun dia tahu. Sebab Dia ada YouTube. Dia sebab dia begini. Kadang-kadang mak bapak dia tu yang mempengaruhi anak dia. Dengar lagu-lagu yang apa mak bapak suka. Jadi kadang-kadang kita jumpa kan, pelik lah. Macam mana kau boleh tahu lagu ni? Kau umur berapa kan? Bapak saya selalu pasang lagu ni dalam kereta lah bang. Dia panggil aku abang. Aku beristighfar banyak-banyak ke Ramron kan. Sebab dia panggil aku abang kan. Jadi panggil uncle. Ya betul lah kan. Okay guys, Bagio ni juga dulu dia adalah satu batch lah. Kita belajar dekat akademi yang sama, akademi seni kebangsaan. Ya, akademi Ex-student. Akademi Seni Kebangsaan waktu tu. Kita kenal lama dia belajar dalam bidang muzik, dan saya belajar dalam teater. So Bagio, kau masuk belajar habis tak? Aku masuk first year cukup setahun. Masuk second year first semester aku belah. Sebab dia masa tu ASK ni masih baru lagi. Tak ada lagi pembiayaan dari segi beasiswa kan. Jadi masa tu aku rasa macam kekangan dari segi kewangan lah kan. Duit tak ada. Bukan tiba-tiba. Kena pula masa tu dah kahwin pula kan. Masa dah belajar tu baru kahwin kan. Jadi macam aku rasa macam ini macam tak boleh nak pergi ni kan. Aku rasa macam stres. Fikir duit, fikir nak tanggungjawab kiri kanan atas bawah semua kan. Jadi aku ambil keputusan second year first semester gua tarik handbrake. Berhenti dan gua concentrate lah. Show, berlakon sama dengan Dharma Sutra, buat show lah. Berlakon, buat album juga kan. Lepas berhenti tu masuk ASK tahun 1994. Lepas tu 95 tu aku kahwin. Lepas tu 96 aku keluar satu album terakhir Dharma Sutra. Last album judul dia Penawar. Di bawah BMG Records masa tu. Tapi yang jadi sebab kita orang berehat tahun 1994 dengan 1995 kita orang berehat 2 tahun. Jadi itu antara impak yang tak berapa sihat lah untuk Dharma Sutra ketika itu. Kerana kita dengar ni advice daripada yang bukan profesional kan. Kiri kanan kawan-kawan semua, apalah kau duduk company lokal domestik ni, pergilah international company bla 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 bla. Sekali kita termakan daripada segi apa pendapat yang orang tu bagi, kadang-kadang semuanya tak tentu tepat. Sehingga menyebabkan kita macam ibarat kena merangkak macam seolah-olah bayi baru balik lah. Sebab dalam tempoh kita 2 tahun rehat tu, kita dah dilapisi oleh banyak lagi artis-artis lain dengan produk-produk lain. Jadi agak struggle Dharma Sutra tu masa tu dia nak keluar untuk promosi kan. Sebab kita dah rehat 2 tahun. Walaupun kita ada 3 hits lagu yang memang orang kenal. Tetapi bila untuk kita memperkenalkan lagu baru ni memang agak struggle lah. Bila kita ambil keputusan untuk rehat 2 tahun, bukan kenapa. Kena tunggu kontrak settle. Bila kontrak dah settle baru boleh kita sign dengan company baru. BMG tu. BMG tu. Tapi dengan BMG buat satu album
BNJ satu album dia tu Kenapa nak bye-bye. buat lagi album lepas tu? Kerana ketika tu saya keluar daripada Dhamma Sutra. Saya keluar daripada Dhamma Sutra kerana band members Dhamma Sutra ketika itu buat keputusan untuk cari penyanyi lain. Cerita di Ada belakang konflik dalam tabir band ada juga. konflik. Band biasa. Biasa. Yang tak ada konflik, tak ada problem, tak ada konflik ni band Naden je. Band Naden. Aku boleh lawak lah. Nak belakang bang. Namron kalau dia boleh gelak tu maknanya aku ni boleh lah lawak sikit-sikit lah kan. Lebih kurang. Okay, so maknanya berpecah kejap waktu tu. Pecah kejap. Maknanya bila ibarat macam orang ni kira dalam satu kumpulan muzik ni gaduh, lepas tu baik balik, lepas tu jumpa balik, buat balik apa benda semua ni normal. Dia tak akan terputus lah. Sebab ibaratnya macam kita bila kita fikir-fikir balik nak gaduh panjang-panjang pun tak guna. Jadi kita berbaik balik untuk sesuatu yang kepentingan dia boleh mendatangkan manfaat kepada band members. Jadi kita buat lah. So Dhamma Sutra ada lagi? Dhamma Sutra terakhir kita pernah buat reunion 25 tahun. Sempena 25 tahun Dhamma Sutra 2015 di Hard Rock Cafe Melaka. Kita perform 1 jam untuk peminat Dhamma Sutra lah. Meletup masa tu, ramai yang datang. Masa tu kita buat di Melaka. Lepas tu 2017 kita orang buat pula di Hard Rock Cafe Kuala Lumpur. Ingat lagi tarikh dia 17 hari bulan 12 2017. Yang itu kita buat satu branding menampakkan Dhamma Sutra ni prihatin kepada orang kata kerja-kerja CSR ni, kerja-kerja murni ni kan, Khidmat masyarakat. ya, khidmat masyarakat ni boleh melibatkan orang kata untuk contribution apa benda. So kita perform dan lepas tu okey, insaf Malaysia ketika itu daripada tak dikenali terus dikenali. Dan sehinggalah kami kehilangan pemain gitar utama Dhamma Sutra, Alok, pada 2019 bulan 10. Dia meninggal dunia kerana heart attack. Before COVID, betul-betul before COVID. Bulan 10 2019. Lepas tu 2020 dah COVID kan? Ya, 2020 tu saya dah keluar dengan satu single baru, Laduni Cinta, yang boleh tengok dekat dalam YouTube. Lagu ciptaan Joe Slash, lirik oleh S. Amin Shahab. Yang itu okey, sambutannya hampir ke 500,000 juta viewers yang kita dapat impak daripada segi komen peminat-peminat kata welcome back lah benda semua kan. Walaupun saya secara single, secara solo, tapi bukan hanya kerana saya keluar untuk lagu itu saja. Tapi saya ada keluar 2017 saya ada keluar single juga melibatkan satu syarikat kain, syarikat jual kain kapan. Namron, aku reverse belakang babe. Kau nak suruh aku nyanyi apa ni? Company jual kain kapan kan. Tapi bila kita deal kata faham. Niat dia tak nak pakai lagu nasyid. Dia nak ada lagu corporate song dia sendiri. Jadi Awang BPR kompos lagu. Saya panggil kita punya kawan Hairul Anwarun yang buat lagu Cindai tu kan. Yang buat lagu Cindai tu. Hairul tu juga adalah kita punya rakan sekuliah lah. Sama batch lah. Sama batch. Kita ni kan pioneer dekat ASK. Jadi bila dah siap tu, panggil dia buat lirik. Kau tolong buat lirik lagu ni. Lagu ni pasal kematian lah, senang cerita, Sakratul Maut kan. So dia buat bla 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 bla. Okey, aku pun baca-baca tengok lirik dia pun mantap. So kita print. Jadi alhamdulillah, part of contribution saya daripada segi nilai dakwah untuk pendengar, lagu tu diputarkan pada setiap kali sebelum waktu solat-solat fardu di mana-mana channel radio. Dan okey, saya bersyukur dan orang rasa puas lah. Daripada segi berkarya ni bukan sebenarnya popular pun, Namron. Kalau kita mengharapkan popular ni, dia datang hanya sekali, 2 kali atau 3 kali. Buka 3 kali saja ada kan, macam piramidi kata kan. Jadi kita jangan mengharapkan yang tinggi-tinggi, tetapi yang paling penting dia ikhlas. Kita buat tu ada manfaat untuk pendengar dan insya-Allah dia akan berterusan. Itu aku punya pendapat lah. Boleh. Aku punya pendapat lah, orang lain aku tak tahu lah. So maknanya kau berlakon juga, kau cakap tadi. Kau berlakon juga. So macam mana dia lakonan? Okey, aku kalau nak cerita pasal dunia lakonan ni, aku start berlakon pada tahun 1992. Masa tu Dhamma Sutra tengah famous gila babe. Semua production duk cekau-cekau so jadi hero babe. ZZZ tu jadi gua punya girlfriend. Okay. Kan? Jadi
Berlakon ni kira macam batu loncatan. Tetapi kita kena create kita punya minat tu secara bersungguh-sungguh lah. Kerana kita tak ada skill, kita tak ada pendedahan berlakon ni macam mana. Memang kayu tu mula-mula memang ada. Tetapi bila kita rajin, kita cepat belajar kan, kita komit dan berdisiplin, baru kita boleh jadi berlakon dengan pelbagai watak yang di luar daripada apa yang ada pada watak kita. Cik, macam orang teater. Apa dia cerita kau tu? Kisenjit. Kisenjit. Ahmad Yatim kan. Aku faham-faham sikit lah. Sebab kadang-kadang dalam kelas tu cerita apa maksud teater tu kan. Jadi yelah, berlakon ni antara yang satu yang dia punya bahasa mudah dia pada aku, steam dia lain macam. Steam dia lain macam, babe. Jangan steam ketum. Steam daripada segi buat kerja berlakon ni. Sebab bila kau dapat rasa tu, baru kau dapat melakonkan dengan baik lakonan yang apa yang diarahkan tu untuk kita melakonkan dengan baik. Jadi pengalaman aku kalau dalam berlakon ni, aku dapat merasa lah berlakon bawah arahan. Kau pernah berlakon bawah arahan M. Amin? Amin tak sempat. Berlakon sekali sempat. Aku sempat di bawah arahan M. Amin. Ramai orang tak tahu M. Amin ni siapa. Ini hero filem hitam putih kan. Dia pengarah juga. Cucu Tok Perah. Ya, betul. Di bawah Pak Haji Sata, di bawah Aziz Osman ni yang baru-baru lah, macam Yusuf Aslam, Aziz Osman, lepas tu pengarah-pengarah Sid Sibi, contoh dia yang lain-lain, T.S. Jeffrey ni bla bla, ramai lah kan. Dengan sampainya lah ke Osman Hafsyam. Jadi aku merasa pengalaman tu berlakon tu kan. Jadi bila kita dapat berlakon di bawah pengarah-pengarah nama besar ni, maknanya dia boleh menilai kemampuan kita lah. Sekarang maknanya kerjaya lakonan kau, kerjaya lakonan aku ni terakhir aku dapat berlakon di bawah JS Picture. Arahan Jinggo. Raya bulan puasa tahun lepas. Hostel lah maknanya, pelakon lagi. Boleh lah, tapi hanya melibatkan di kalangan pengarah-pengarah yang dulu dia assistant director. Macam Opi Zami dulu dia buat kerja teknikal belakang, sekarang dah ada production sendiri kan. Jadi dia panggil aku berlakon. Contoh dia macam Jinggo ni, dulu dia assistant director tapi dia ada own company, JS Picture. So semua harapkan kali mana yang kena-kenal, ingat kawan-kawan, yo kau free tak? Aku nak kau berlakon. Yang best tu, Jinggo ni dia panggil aku berlakon bukan sebab kerana dia nak panggil aku berlakon asalnya. Dia nak panggil aku ni kerana dia dengar cerita aku kayu bersika. Oi, teman dengar Mika beria kayu bersika ni. Orang Perak je. Dia orang Perak. Jinggo ni sebenarnya ex-rider Perak, state rider. Bawa basikal road bike. Aku pun terkejut, tak tahu cerita kan. Tapi kerana basikal tu bukan jadi kawan. Terus dia kata, Mika free. Bolehlah nanti teman slot in nama Mika dekat TV3 boleh berlakon, melekat. Tu yang boleh berlakon sama dengan Fauzi Nawawi. Pelakon utama dia Fauzi Nawawi dengan Alif Sata. Alif Syukri. Alif Sata kan tengah in sekarang kan. So dia lah leading. Jadi aku berlakon jadi partner dengan Fauzi Nawawi dalam Sel. Kita orang shooting masa tu tengah heavy jugalah, COVID issue masa tu kan. Tahun lepas. Jadi akhirnya kita orang pun sangkut juga kena kuarantin pelbagai semua. Lepas tu sambung shooting dan drama tu dapat rating yang bagus jugalah dengan ceritanya di TV3. Dah keluar dah main dah. Cuma itulah, aku kepuasan lakonan ni pada aku mungkin tersendirilah. Cuma mengharapkan panggilan di kalangan production yang baru-baru ni, banyak budak-budak baru production manager dia kan. Banyak yang tak kenal kan. Jadi aku cuma harapkan kadang-kadang kau nak rezeki nak datang tu di kalangan kawan-kawan yang dulunya tak ada production, dah ada production, teringat nak panggil dan watak tu sesuai, aku on. Macam tu lah. Tu dunia lakonan. So balik pada Dharma Sutra, ada projek coming soon ke, nak buat album balik ke apa ke? Kalau cakap pasal album ni agak payah lah Namron, sebab dalam keadaan situasi sekarang ni album orang boleh buat single je. Cuma daripada single ni untuk menjadikan dia tu supaya orang tahu tu melibatkan kos besar untuk kita mempromosikannya kan. Lagi belum cerita pasal airplay. Jadi belum cerita pasal birokrasi, belum cerita pasal lagu kau putar tak putar kan. Jadi benda-benda ibarat macam tak apalah, kita buat just macam orang kata mudah dia, just follow the flow. Kalau ada rezeki dia nak menjadi. Tetapi aku akan keluar
bulan 5 ni aku keluar lagu baru, Oh, single. single. Dengan Dama Sutra Bukan, atau seorang? single. Oh, solo. Single solo, bukan dengan Dama Sutra. Single dia berjudul Kau Ibu. Kau Ibu. Sempena untuk Hari Ibu. Maknanya dia pusing 360 betul-betul lah. Tak ada langsung nampak Dama Sutra. Sebab yang Ladu Ni Cinta yang sebelum ni yang aku buat tu, masih lagi nampak is a resepi dia macam tu. Sebab aku panggil komposer dia orang baru, Joe Slash. Tapi penulis lirik dia Esami Shahab yang buat lirik Umpama Mimpi Dalam Mimpi tu. Ya. Jadi aku nakkan peminat ni sibuk, dia nak yang jenis macam tu, jadi aku buat. Okey. Tapi alhamdulillah Ladu dia Ni punya Cinta. Ladu Ni Cinta. Okay guys, Ladu Ni Cinta nanti aku share link kat bawah. Alah, dia hashtag dia Ladu Ni Cinta Baguio, akan dapat tengok video klip lagu tu secara penuh. Dan yalah, kira lagu tu menarik sesuai lah untuk didengar. Banyak juga view kan? Banyak, dalam juta dekat setengah juta views. Alhamdulillah lah, itu antara yang pada aku achievement yang aku boleh banggakan lah. Yang terkini. Yang terkini ya. Sebab kalau nak kata achievement yang boleh dibanggakan tu kalau dulu banyak. Yang terkini ni dalam keadaan orang kata baru punya suasana kan, lain. So bila kau dah kurang dalam nyanyian, berlakon pun macam dah kurang jugalah. Maknanya once a while kau panggil berlakon. So apa yang kau tumpukan sekarang? Jadi sekarang tumpuan dia, aku masa kita ni sebagai manusia ni Namron, kita ada satu kadang kita punya stress limit tu. Jadi aku terpaksa ambil keputusan untuk adakan satu aktiviti sihat supaya aku tak ada rasa terbeban sangat dengan keadaan stres tu kan. Jadi aku kayu basikal dia. Aku kayu basikal, mula-mula agak suka-suka je dapat basikal free. Lama-lama jadi suka, jadi minat, jadi serius. Kadang-kadang pergi jumpa mana-mana kayu. Bang, tangkap gambar boleh bang? Tangkap gambar bang boleh bang? Tangkap gambar ni boleh bang? Kan? Jadi aku cakap dengan jap aku call balik Jap lagi aku call balik. Lepas tu dia jadi macam orang bila selalu asyik nak tangkap gambar aku cakap, "Ish, penat juga ni. Kosong je kan." Terus aku form club. Aku form club tu tujuan dia untuk lebih serius. So bila mana-mana yang kenal-kenal bergambar dengan aku tu, join club abang lah. Abang ada club basikal, nama dia Baguio Community Cycling Club. So kita adalah bagi additional benefit macam insurance coverage ke, dan kita nanti kalau ke depan kita ada apa-apa event nak buat ke, kita dah ada kita punya rider sendiri kan. Jadi alhamdulillah dalam tempoh masa Covid tu kita orang buat, tak ada apa-apa aktiviti. Sekarang dah nak masuk tahun 2020 kita buat Covid. Ni dah 21, ni dah 22. So sekarang ni alhamdulillah saya dah ada dalam 200 lebih ahli. Wow. 200 lebih ahli yang hardcore berkayuh bersama dengan saya. Kita buat ride tu serius. Maknanya one century ride tu untuk 160 km. Baru je kita selesai hari tu. Kayuh daripada Ampang sampai ke Johor, 160 km. Tidur sana relax-relax, besok balik naik ke tapi. So itu antara ukhuwah yang saya create. Ya, aktiviti tu banyak yang release, dan tujuan dia sebenarnya aku nak adakan satu platform lain untuk supaya boleh aku perform. Maknanya kalau orang cakap ada tempat tu kayu-kayu basikal lah nak suruh nyanyi, yalah gua penyanyi kot. Jadi takkan kau nak suruh aku nyanyi free kan. Jadi bayarlah kan. So itu antara yang kita create sesuatu peluang, opportunity yang untuk rebranding diri kita kan. Ya, jadi alhamdulillah Baguio Community Cycling Club sekarang dah mula dikenali ramai di kalangan cyclist seluruh tanah air. Jadi alhamdulillah aku syukur sangatlah. Yang penting kita dapat sihat, kita dapat akal fikiran yang cerdas, baru kita nampak bertenaga, kita sihat untuk bekerja. Jadi tadi kau cakap pasal stres tu, kau ada stres ke? Stres babe, bila duit tak masuk, stres dia. Macam-macam benda nak bayar. Kena time Covid ni tu hari, mula gila babi punya stres babe. Jadi kayuh tu buat aku release stres babe. Jadi aku jumpa kawan, relax kayuh apa-apa. Tapi adalah kesusahan, kepayahan tu, alami kemalangan, patah bahu. Jadi benda-benda tu kata bukan mudah lah. Bila kita nak buat sesuatu tu, bukan mudah seolah macam orang lain buat lah. Orang nampak macam mudah di mulut lah. Yeah, betul. Itu ayat yang aku nak sebut sebenarnya, tapi tak terkeluar kan. Jadi dia kena kreatif, rajin, disiplin, fokus, dan tahu apa matlamat kita nak buat. Ya,
Itu yang aku boleh share lah dengan adik-adik, dengan kawan-kawan lah kan. Betul. So dengan kata kau ada channel YouTube juga, Ada boleh kongsikan? channel YouTube aku Baguio MY. MY tu konon-kononnya Malaysia lah. Baguio MY, type je akan jumpa aku punya YouTube channel. Instagram pun sama, Baguio MY. BA kan? BAGGIO MY. Simple je. Maknanya kalau pergi dekat ni hashtag Baguio MY prap, Dia keluar lah, semua. betul Keluar lah. semua. Tapi aku bagi link juga guys. Saya akan letakkan link dekat description tu. Kau boleh klik je link tu and then pergi subscribe ke channel Baguio kita. Okay? Kita jumpa ni bukan rancang tau. Tak. Maknanya saja je aku pun scroll phone kan. Tengok keluar nama kau Namron. Cakap lama tak jumpa Namron. Aku check dulu. Pakai tak lagi nombor ni kan. Alah-alah rupanya pakai lagi. So jadi Aku pakai tak tukar dari dulu. ya, jadi aku pun hello dulu. Alright, boleh tak? Okay, jadi hari ni kita punya jodoh. Dapat jumpa engkau, dapat jumpa Kudin, dah doktor dah sekarang. Dapat jumpa Zack Cool. Dapat jumpa kita, aku Baguio kan. Bersaing berempat masa ni. Jadi aku rasa macam inilah nilai persahabatan sebenarnya. Okay guys, itu saja perkongsian untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk video-video di masa akan datang. Okay, Baguio. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.